نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, qadima Uyainah bin Hisan فنزل على ابن أخيه يعني الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعنينا الجدل، ولا تحكموا فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله، أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, kata Ibnu Abbas, satu hari satu orang yang bernama Uyainah bin Hisan telah main ke Madinah, dan dia jumpa dengan anak saudaranya yang bernama Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais ini, dia ni daripada orang-orang yang sangat rapat dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan Al-Hur bin Qais ini dia juga adalah satu orang yang qurra. Qurra maksudnya satu orang yang cukup faham Quran. Dan dia ni ashab majlis Umar radhiyallahu anhu. Dia ni termasuk di dalam barisan ahli expo kerajaan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jadi khalifah masa itu. Dan macam biasa, sebagai satu orang khalifah, dia tak boleh memerintah dengan kepala dia seorang. Dia kena ada think tank. Dia kena ada satu pasukan yang boleh menasihat dia, satu pasukan yang boleh membantu dia, satu pasukan yang boleh dia bergantung dengan dia. Maka orang-orang yang dipilih untuk menganggotai kumpulan yang akan membantu khalifah ni tentu orang hebat-hebat. Di antaranya ialah Al-Hur bin Qais.
Dia ni orang hebat. Al-Hurr bin Qais ini, dia ni di kalangan Al-Qurra, di kalangan sahabat-sahabat yang sangat arif tentang Quran. Bukan sahaja hafal Quran, tetapi dia satu orang yang faham dengan ayat Quran yang dia hafal, dan dia satu orang yang sentiasa nak mengamalkan ayat Quran yang dia hafal. Maka tidak heranlah dia dipilih oleh Sayyidina Umar untuk menjadi penasihat kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Selain daripada dia, ada ramai lagi orang lain. Kuhulan kanu atau syubbanan, sama ada orang tua ataupun orang muda. Sayyidina Umar ambil jadi penasihat dia ni campur-campur. Orang tua ada, orang muda ada. Sayyidina Umar tidak mengukur orang-orang ni dari segi umur tu orang muda, tetapi dia melihat mereka ni dari segi kemampuan. Maka Al-Hurr bin Qais ini salah seorang yang Sayyidina Umar pilih untuk jadi orang kuat. Sayyidina Umar satu hari mai Uyainah bin Hisan ini mai jumpa Al-Hurr bin Qais. Faqala Uyainah li ibni akhi. Uyainah ni bila dia mai ke Madinah, dia jumpa dengan anak saudara dia ni, jumpa dengan Al-Hurr bin Qais ni, dia kata dekat Al-Hurr bin Qais, dia kata, ya ibni akhi, dia kata, wahai anak saudara aku, laka wajhun 'inda hadzal amir. Dia kata, aku tahu kamu dengan khalifah cukup rapat. Laka wajhun, hanya ada muka 'inda al-amir, di sisi khalifah. Maksudnya hang ni orang kanan khalifah, hang ni boleh cakap dengan khalifah. Walaupun Sayyidina Umar ni bukan susah sangat orang nak jumpa dia. Dia khalifah yang memerintah 2/3 dunia, tapi tak susah orang nak jumpa dia. Tapi susah juga nak jumpa dia. Tak susah tu kalau nak banding dengan hak Allah ni, nak jumpa susah. Dia boleh jumpa, tapi bukan senang nak jumpa dia. Nak kena ada orang juga. Ada orang kenal, orang tu boleh bawa untuk jumpa dia. Di antara orang yang boleh tolong rekomen bawa pergi jumpa Sayyidina Umar ialah Al-Hurr bin Qais. Maka bila Uyainah menjumpa dia, Uyainah kata dekat dia, laka wajhun 'inda al-amir. Kamu ada kabel, boleh bawa orang pergi jumpa amir, jumpa khalifah. Fasta'zin li alayhi, maka tolong saya minta dekat Sayyidina Umar, izinkan aku nak jumpa Sayyidina Umar. Aku nak jumpa khalifah, aku minta kamu tolong bawa aku jumpa khalifah. Fasta'adana, maka Al-Hurr bin Qais pun okey, dia kata tak ada masalah, dia tolong aku. Maka satu hari bolehlah berjumpa Uyainah, boleh berjumpa dengan Sayyidina Umar. Falamma dakhala qala hiya ya ibn al-Khattab wallahi ma tu'tina al-jalla wa la tahkumu fina bil-'am. Bila mai hari appointment tu, bila mai hari temu janji untuk jumpa khalifah ni, Uyainah ni masuk pergi sampai depan Sayyidina Umar, terus dia kata dekat Sayyidina Umar, dia kata wallahi, dia kata ya ibn al-Khattab, dia panggil ya ibn al-Khattab, dia tak panggil ya khalifah Rasulullah, dia tak panggil wahai khalifah, dia panggil ya ibn al-Khattab, wahai anak al-Khattab. Dia kata wallahi, dia kata demi Allah, ma tu'tina al-jannah, hang ni lama dah jadi khalifah, dia kata langsung tak bagi kesenangan dekat kami. Kalau dengan nak jumpa tu, rupanya nak pergi jengkai kawan tu. Jadi kalau sangat nak jumpa Sayyidina Umar, minta orang tolong rekomen, tolong asuh, tolong apa semua, nak pergi jumpa tu, bukan dia nak pergi, dia nak kata benda ni. Dia sampai depan Sayyidina Umar, dia kata ya ibn al-Khattab, dia kata wahai anak al-Khattab, wallahi demi Allah ma tu'tina al-jazal, dia kata kamu ni selama jadi khalifah, kamu tidak bagi kesenangan pada kami. Wala tahkumu fina bil adli, hang ni selama jadi khalifah tidak berlaku adil pada kami. Faqad
faghadiba Umar radhiyallahu anhu hatta hamma an yuqa'a bih. Sayyidina Umar dengar macam tu, faghadiba, marah. Khalifah memerintah 2/3 dunia. Masuk main siapa ke dia tu tak kenal, masuk main, wallahi hang ni terbunyi kata tak elok ke dia. Takkan kata Sayyidina Umar. Haji Umar biasa apa marah kalau main-main dia kata begitu. Ini pula khalifah masuk main dengan tak ada adab, tak ada apa, pipi nak sukat dia, nak kata lagu ni, yang dia tak tidur malam punya duk fikir tentang negara, yang dia tak tidur malam, tidur merantau ke celah-celah rumah orang, jumpa budak duk teriak mak jerang kecil batu dan sebagainya, nak bagi anak dengar bunyi batu kena jerang, mudah-mudahan tak larat dengar kelena. Dia tidur merantau malam-malam tak tidur, nak buat kerja untuk kemaslahatan rakyat, main-main hamba Allah ni, main-main ayaina, pergi kata kat dia, hang tak bagi kesenangan dekat kami, hang ni tak pernah berlaku adil dekat kami. Sayyidina Umar macam yang disebutkan di dalam hadis ni, dia kata faghadiba Umar radhiyallahu anhu hatta hamma an yuqa'a. Sayyidina Umar al-Khattab terus jadi marah, sehingga kan hampir-hampir dia nak mengambil tindakan dekat Uyainah ni. Hang siapa? Apa yang hang tahu tentang aku? Hang tahu apa yang aku duk buat selama ni? Apa yang hang tahu tentang kegiatan aku hari-hari sehingga kan hang boleh masuk main, hang boleh kata kat aku macam ni? Hampir-hampir dia nak ambil tindakan. Faqala lahul hurru, al-hurru yang tolong rekomen Uyainah main jumpa ni, dia bila nampak nak jadi tak elok, dia masuk. Dia masuk campur, dia terus kata, ya Amiral Mu'minin, al-hurru ni mau tak rasa bersalah. Dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Habang kat Sayyidina Umar ni ada seorang adik-beradik saya, bukan orang lain, dia hajat sangat nak jumpa dan sebagainya. Dia tolong atau main-main kawan ni buat rosak. Malu dia ni, dia terus kata, ya Amiral Mu'minin, dia kata, wahai Amiral Mu'minin, inna Allah Ta'ala qala li nabi. Dia terus kata ke Sayyidina Umar, dia kata, ya Amiral Mu'minin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada berfirman kepada Nabi-Nya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran Tuhan kata, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Dia kata dalam Quran Tuhan ada sebut, Tuhan turun ayat ni ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud ayat tu, khudhil afwa, bagilah kemaafan kepada orang, wa'mur bil 'urf, buatlah benda-benda baik, wa a'rid 'anil jahilin, tak usah pedulilah kepada orang-orang jahil. Tak usah ambil berat sangat, tak usah ambil hati sangat, tak usah ambil kira sangat. Wa inna hadha minal jahilin. Al-Hurr kata ni, adik-beradik aku yang aku buat main ni, wa inna hadha, sesungguhnya dia ni minal jahilin, ni termasuk dalam puak jahil. Aku silap dah buat main dia ni. Jahil lah, tak ada adab. Kena ada adab. Manusia ni kena ada adab. Nak tunjuk berani ke siapa? Nak tunjuk sombong ke siapa? Nak tunjuk kuat ke siapa? Nak tunjuk berani, nak tunjuk kuat, nak tunjuk apapun dengan cara yang beradab. Itu agama suruh. Bila pergi buat macam ni cara tak beradab. Pergi buat pula ke sahabat Nabi, kepada Sayyidina Umar al-Khattab, sahabat Nabi. Maka Al-Hurr bin Qais kata, wa inna hadha minal jahilin, dia ni termasuk dalam kumpulan jahil yang Tuhan sebut dalam Quran tadi, wa a'rid 'anil jahilin, tak usah peduli dengan orang-orang jahil ni. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha wa kana waqafan 'inda kitabillah ta'ala. Kata Ibnu Abbas, yang kata Sayyidina Umar al-Khattab ni, demi Allah, bila dia dengar sahaja Al-Hurr baca ayat tadi, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin, bila dia dengar saja ayat tu, terus dia stop, dia tak bantah ayat yang dibaca oleh Al-Hurr bin Qais tadi. Dan sesungguhnya Sayyidina Umar Al-Khattab itu satu orang yang amat patuh kepada kitab Allah.
Tengah marah betul-betul tu. Ayat Quran sepotong boleh potong marah dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah kriteria pemimpin yang disebut oleh hadis Nabi SAW ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, lamma kana yawm Hunain آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال الرجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا أو كما قال متفق عليه. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, benda ni berlaku ketika habis perang Hunain. Habis perang macam biasa, Nabi akan himpun semua sahabat-sahabat tentera yang ikut serta dalam perang. Nabi himpun, Nabi akan bahagi harta ghanimah, harta rampasan perang, bagi. Tapi apabila berakhir perang Hunain, pembahagian hak Nabi buat ni tak macam pembahagian hak biasa-biasa Nabi buat. Kali ini atara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Nabi bagi tak sama. Fa'a'ta al-Aqra' bin Habis 100 min al-ibil. Al-Aqra' bin Habis, dia ni ketua suku Badui. Nabi bagi ke dia 100 ekor unta. Uyainah bin Hisan misla zalik. Uyainah bin Hisan, hak kita baca tadi ni, hak dikata ke Sayyidina Umar lebih orang tadi ni, dia ni Nabi bagi kat dia 100 ekor unta juga. Wa a'ta nasan min asyrafil Arab wa atharahum yawma'idhin fil qismah. Dan demikianlah beberapa orang yang terdiri daripada asyrafil Arab, bangsawan Arab, orang-orang besar dalam masyarakat Arab, mereka ni Nabi bagi lebih daripada orang biasa. Hak biasa ni, hak siapa pun tak kenal Mr. Nobody, orang pun tak kenal dia, dia pun bukan orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dia ni orang kebanyakan dapat sikit. Yang Al-Aqra' bin Habis, ketua Badui tadi, dapat banyak. Kemudian Uyainah bin Hisan, dia ni pun satu orang yang cengeng garang, very outspoken dan sebagainya, Nabi bagi banyak. Dan beberapa orang besar, orang-orang bangsawan, orang-orang kaya dalam masyarakat Arab dapat banyak, orang-orang biasa dapat sikit. Nabi bagi macam tu. Faqala rajul, seorang sahabat, dia duduk tengok benda ni, dia tak faham. Dia tak boleh terima benda ni. Walaupun Nabi yang bagi, dia tak boleh terima. Maka dia kata, wallahi inna hadhihi qismah ma udila fiha. Dia kata, demi Allah, cara Nabi bagi hari ini tak adil. Dia kata, kita tengok, Nabi pun ada kutu kata begitu. Tambah tutup guru ustaz, orang peduli apa? Nabi punya pembahagian, ada orang kata macam tu.
Dia kata wallahi, dia kata demi Allah, inna hadhihi qismah, sesungguhnya pembahagian hak Nabi buat hari ini ma'udila fiha, tak adil langsung, dia kata. Wa ma urida fiha wajhullah, dia kata aku tak nampak cara Nabi bahagi ini bertujuan nak cari keredaan Allah, dia kata. Nampak lain macam, dia kata. Orang kaya sudahlah kaya, pergi bagi lebih kat dia. Hak miskin pergi bagi sikit ni kok mana ni? Nak cari keredaan Allah ni kok mana ni? Dia tak puas hati. Faqultu, maka kata Ibnu Mas'ud, dia duk ada dekat dengan kawan hadut marah Nabi ni. Kawan ni duk hantam Nabi, demi Allah Nabi hari ni tak adil, Nabi mana boleh buat lagu ni, orang kaya pergi bagi banyak, orang besar pergi dapat lebih, orang biasa pergi dapat sikit, tak adil macam ni, aku tak puas hati dengan Nabi. Dia duk cakap tu, ada seorang spy Nabi duk sebelah. Siapa dia? Abdullah bin Mas'ud, sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk ada sebelah, dia duduk dengar kawan ni tak puas hati ke Nabi. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bila dengar macam ni, dia kata demi Allah aku nak report ke Nabi benda ni. Demi Allah aku nak beritahu ke Nabi benda ni. Ada orang tak puas hati dengan Nabi. Fa'ataitu, maka Abdullah bin Mas'ud pergi jumpa Nabi. Fa'akhbartuhu bima qalah, dia cerita ke Nabi habis siapa yang kata, orang tu kata macam mana muka dia masa dia kata, semua dia habang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fataghayyara wajhuhu hatta kana kasif. Nabi bila dengar macam tu, berubah muka Nabi ni jadi merah menyala. Tuan-tuan, Nabi pun manusia. Nama kata manusia ni, dengar orang pasal macam mana kita ni orang main habang kata ustaz, lepas kata apa ustaz lah, saya tak nak dengar. Kita dengar boleh senyum tuan-tuan, boleh, kita boleh senyum, tapi senyum kambing. Senyum tu, kawan hak cerita ni pun tengok, nampak dia guna kambing pula dia ni. Dia tak nampak senyum elok. Sebab siapa dia, manusia mana yang bila orang kata kat dia boleh senyum mana? Ini manusia. Nabi SAW, innama ana basyarum mislukum. Nabi kata aku manusia lagu hampa lah juga. Aku pun reti marah. Manusia marah aku pun reti marah. Manusia seronok aku pun reti seronok. Manusia makan aku pun makan. Dari segi itu aku serupa macam hampa. Bila mai Abdullah bin Mas'ud, dia kata, ya Rasulullah, minta maaf saya nak cerita dekat Tuhan, orang kata dekat Tuhan macam ni. Kata hadis ni, fataghayyara wajhuhu, berubah rupa wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kata juga satu ayat. Nabi kata, faman ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasul. Nabi kata, siapa yang adil dalam dunia ni kalau sekiranya Allah dan Rasul tidak adil? Nabi kata, kalau cara aku buat tadi dekat Al-Aqra' bin Habib, ketua Badui, aku bagi dekat dia banyak. Dekat Uyainah bin Hisan, dia ni orang penting dalam masyarakat, aku bagi banyak dekat dia. Dekat Asyrafil Arab, kepada orang-orang mulia, orang-orang besar di kalangan orang Arab, aku bagi lebih daripada orang lain. Kalau aku buat ni atas sifat aku sebagai Nabi. Bukan aku pilih kasih, tapi aku buat ni atas sifat aku sebagai Nabi. Allah suruh aku buat macam ni. Kalau sekiranya Allah dan Rasul tak adil, siapa adil dalam dunia ni? Nabi kata. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas dia kata begitu, Nabi punya temperature turun balik. Kemarahan Nabi tadi reda balik. Nabi kata, yarhamullahu Musa, qad uziya bi aktsara min hadha fasabar. Nabi kata, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi rahmat kepada Nabi Musa. Kerana Nabi Musa disakiti oleh umat dia lebih teruk daripada aku kena kat saat ni. Tapi Nabi Musa boleh salah. Turunlah. Nabi dah boleh kontrol diri dia. Nabi kata, yarhamullahu Musa, mudah-mudahanlah Nabi Musa Allah bagi rahmat dekat dia.
Pasal apa? Pasal Nabi Musa ni dia lagi teruk kena dengan umat dia. Tapi Nabi Musa alaihi salam ni sabar dengan apa yang kena ke dia. Mudah-mudahan Allah rahmat dia. Maknanya Nabi kata apa? Aku kena tadi sikit kalau nak banding dengan apa yang kena Nabi Musa alaihi salam. Nabi dah okey. Faqultu, kata Ibnu Mas'ud, la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha haditha. Abdullah bin Mas'ud yang bawa benda ni diberitahu dekat Nabi ni, dia kata la jarama, dia kata memang tak patutlah aku pergi abang ke Nabi benda ni. Tak patutlah aku silap pergi cerita benda ni dekat Nabi. Dengan kerana aku pergi cerita, Nabi jadi marah macam tu. Tak patut aku pergi cerita benda ni dekat Nabi. La arfa'u ilaihi ba'daha haditha. Abdullah bin Mas'ud kata, selepas ni sekali-kali aku tak akan bawa apa pun cerita-cerita tak elok tentang Nabi untuk diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil iktibar. Kita dalam masyarakat. Masyarakat ni tuan-tuan, tajuklah kita baca bulan lepas dengan tajuklah kita nak baca saat lagi insya-Allah. Ini cerita manusia. Manusia ni adalah anggota masyarakat. Nama kata masyarakat ni cerah-cerah pagi dia ada cerita nak abang Allah. Cerita tu dia dengar lepas tak penting. Cerita dia dengar tu betul tak betul, sahih tak sahih, tak penting. Yang penting dia dengar, dia nak abang Allah. Yang kadang-kadang cerita yang dia buat tu memudaratkan orang yang tertentu, dia tak pernah ambil kisah orang tu nak mudaratkan, orang tu nak jadi apakah, orang tu punya pasal. Yang penting dia nak cerita benda ni dekat orang ramai. Jadi kita kalau duduk di tempat orang yang kena cerita dengan cerita-cerita yang tidak elok ni, sabar. Ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala tu Tuhan, bukan Tuhan kita saja, Tuhan semua sekali. Tuhan tahu hak mana benar, hak mana tak benar. Kalau sungguh kita duduk di jalan yang benar, tak payah risau, tak payah sampai tidur tak lena, tak payah sampai nak marah-marah siapa-siapa. Kita pulang balik benda ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan fitnah-fitnah, cerita-cerita tak betul dan sebagainya menjadi ujian bagi kita, kesabaran kita mengkifaratkan mana-mana dosa-dosa yang kita buat sebelum ini. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Bahrul Mazi jilid 17, muka surat 185. Muka surat 185 kita masuk bab ma jaa fil ghibah bil fi'li. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan mengumpat dengan kelakuan. Ini kita dah bagi gadget dah sikit bulan lepas. Mengumpat bukan saja boleh berlaku dengan cakap, dengan mengata, tapi boleh juga berlaku dengan perbuatan. Tak cakap apa, tapi perbuatan yang kita buat tu menunjukkan kita menghina satu orang. Kita jadah mulut. Main satu orang, mulut saja sudah cukup dianggap mengumpat. Ini agama bagi kita. Buat mata, mulut tak cakap apa-apa pun nak mata buat begitu. Satu macam yang kali. Kan? Mengumpat di sisi agama itu adalah mengumpat. Jalan lidah dan sebagainya. Ketahuilah saudaraku, mengumpat boleh jadi dengan perkataan dan boleh jadi dengan kelakuan. Tetapi yang ghalib diperbuat orang dan yang banyak diperlakukan orang ialah mengumpat dengan perkataan. Hak ni hak banyak. Cakap. Hak ni hak paling banyak. Dan juga berlaku mengumpat dengan perkataan sekali dengan kelakuan. Ada juga dia ambil dua-dua sekali. Dengan mengata, dengan mata, dengan mulut semua. Dia bubuh complete set. Dia bagi kat dua. Ada juga jenis macam ni. Maka mengumpat itu sama dengan perkataan ataupun kelakuan. Semuanya haram berlaku. Apa je. Kita mengata, kita menghina, kita mencerca, kita penjatuh maruah dia dan sebagainya dengan cara bercakap. Dengan kita reling-reling, kita buat jabah mulut dan sebagainya, sama aja hukum dia haram berlaku. Begitu. Bermula misal mengumpat dengan perkataan itu telah lalu dalam juzuk yang ke-13 Bahrul Mazi. Yang ni juzuk 13 dah bincang dah. Yang kata mengumpat cakap ni dah bincang lama dah, dia kata.
Dan di sini telah didatangkan oleh Abu Isa At-Tirmizi hadis yang menunjukkan rupa mengumpat dengan kelakuan. Dia kata malam ni nak bincang mengumpat dengan perbuatan, kelakuan bukan cakap. Kata dia Aisyah radhiyallahu anha qalat hakaitu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan faqala ma yasurruni anni hakaitu rajulan wa anna li kaza wa kaza. Diriwayatkan daripada seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikasihi oleh Nabi. Nama dia Siti Aisyah radhiyallahu anha. Katanya telah aku turut dan aku ajuk bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan dan diperbuat oleh orang, yakni oleh seorang laki-laki. Aisyah satu hari dia nak cerita ke Nabi, dia nak cerita perihal satu orang laki-laki. Maka dia tidur tiru kelaku laki-laki itu di depan Nabi. Dia nak habang kawan tu jalan lagu mana, akan lenggang lagu mana, akan lagu cekak pinggang sebelah kanan ke apa. Dia tidur berlakon depan Nabi, duk tunjuk kelakuan satu orang laki-laki di depan Nabi. Dia nak cerita tentang laki-laki itu dekat Nabi. Dia tidur buat lakonan tunjuk depan Nabi. Bila dilihat Nabi akan perbuatan itu, lalu bersabda Nabi, tiada menyuka aku oleh bahawasanya aku menurut dan mengajuk akan seorang lelaki. Dia punya duk berlakon tunjuk nak bagi. Cuma Nabi kata kat dia, aku tak suka lagu hang buat ni. Nabi kata. Nampak tuan-tuan? Ni yang kata Nabi. Dia tak menggalakkan isteri dia pergi duk buat benda dosa. Bini dia cuba nak bawa main satu tajuk dosa, dia kat bang. Aku tak suka lagu ni. Kita ni pula lain. Bila dia main cerita, ya aku macam dia duk tambah stay pula. Kita ni duk tambah stay, nak bagi rancak lagi cerita tu. Bini pun berdosa dan kita sekali berdosa. Nabi SAW, isteri dia pergi duk tiru kelaku kelayak satu orang lain, nak ceritakan Nabi sekali dengan duk tunjuk kelaku. Nabi potong bang. Nabi kata aku tak suka lagu cara hang duk buat ni, aku tak suka. Nabi kata awal-awal Nabi potong. Apatah lagi jika tiada mendapat apa satu faedah daripada mengajuk orang yang perbuatannya atau kelakuannya itu. Nabi kata ni pula duk buat saja ya, tak ada satu faedah hang duk tiru kelakuan orang tunjuk ke aku. Aku tak suka. Nabi kata bahkan mau menjadi dapat bala. Nabi kata boleh jadi dosa pula dekat hang, duk tiru kelakuan orang, duk ajuk orang dan sebagainya. Dosa saja aja. Nabi kata qala faqultu ya Rasulullah inna Safiyyah imra'atun wa qalat biyadiha hakadha ka'annaha ta'ni qasirah faqala laqad mazajti bi kalimatin law mazajti biha ma'al bahri lam muzij. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bila aku dengar sabda Nabi SAW yang demikian itu, maka berkatalah dia aku baginya. Yang kata Aisyah ni, dia pergi tiru kelaku satu orang. Nabi kata selalu buat begitu, aku tak suka. Dah Nabi kata Nabi tak suka, dia pergi cerita satu cerita lain pula. Dia berhenti cerita lelaki itu, dia main cerita nombor 2 pula. Kataku ya Rasulullah, cukup adakah pada tuan hamba, isteri tuan hamba yang bernama Safiyah binti Huyai yang berasal daripada Yahudi itu, sesungguhnya Safiyah itu satu perempuan yang remeh. Jadi kata begitu pula. Dia nak cerita tentang kelakuan satu orang lelaki pergi buat ajuk-ajuk kelakuan. Nabi tegur dia. Nabi tegur dia, dia kata dekat isteri Nabi yang lain pula. Dia kata tak, okey lah, yang tu tak boleh tak apa, ini satu lagi. Dia kata, dia kata Aisyah ni satu lagi. Dia kata tak nak tanya betul-betul. Dia kata okey lah dapat isteri macam Safiyah binti Huyai ni. Sudahlah Safiyah binti Huyai isteri kamu mandu aku, sudahlah dia ni keturunan Yahudi. Pendek pula dia kata. Dia kata begitu. Dan langsung Siti Aisyah mengisyaratkan dengan tangannya, serta katanya begini dengan tangannya, seolah-olah kehendak Siti Aisyah pada mengisyaratkan, menunjukkan kepada Nabi akan pendek dan rendah tubuh Siti Safiyah itu. Sudahlah dia kata nak tanya. Dia kata okey ya Safiyah ni,
sulahlah bangsa Yahudi. Pendek pula, dia kata pendek, dia buat dengan tangan pula lagi, dia tunjuk kata kontur pendek. Dia buat macam tu di depan Nabi SAW. Bila dilihat oleh Nabi dan didengar oleh Nabi akan perkataan Aisyah yang demikian itu, maka Nabi pun terus menegurnya dan memarahnya. Nabi bila tengok macam tu, Nabi terus tegur sekali dengan marah. Sabda Nabi, wahai Aisyah, demi sesungguhnya telah kamu gaulkan cakap kamu dengan satu kalimah busuk dan keji. Nabi kata dalam banyak-banyak benda yang kamu cakap, hak ni cakap yang keji, yang tak elok. Nabi kata, jikalau kalimah itu dicampur gaulkan dengan dia akan ayak laut, maka pastilah bergaul ia. Hang cakap tadi ni, cakap menghina orang tadi ni, cakap tu kalau pergi buang dalam laut, Nabi kata, yakni kamu sekarang telah melampau had yang diharuskan oleh syarak pada bercakap itu, telah melampau kamu kepada benda yang dicegah Allah. Maka boleh diumpamakan cakap kamu itu macam benda cair yang sudah bercampur di dalam air laut, yakni tidaklah dapat lagi diasingkan, dihilangkan dan jadilah laksana pepatah Melayu, dengan sebab setitik susu jatuh ke dalam kuah belanga, binasa semua isi belanga itu. Nabi kata hari ni berapa banyak kalimah yang hang cakap, yang kalimah tu baik-baik, tapi kerana satu kalimah tak elok yang hang cakap ni, kalimah ni dah bercampur dengan kalimah yang banyak-banyak yang baik-baik yang sebelum ni, kalimah hak sikit ni spoil habis kalimah baik banyak yang hang cakap hari ni. Nabi kata seumpama orang kata kerana nilah titik rosak susu 9. Kerana hang cakap banyak ni je, hang cakap nak menghina isteri aku yang seorang lagi, hang nak hina Safiyah, madu kamu sendiri. Kerana perkataan keji kamu menghina saudara kamu sendiri, kerana tu berapa banyak kalimah baik yang kamu cakap hari ni rosak habis. Nabi kata demikianlah kamu wahai Aisyah, dengan sebab satu kalimah busuk itu yang kamu keluarkan, maka jadilah binasa ibadah kamu semua. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Macam berat tak benda ni? Kita ingat bagi kita 24 jam berapa banyak benda tak elok kita cakap. Berapa banyak benda tak elok kita cakap daripada pagi tadi celik-celik mata semayang subuh tu sampai nak main masjid maghrib saat ni, berapa banyak benda kita cakap yang benda tu tak betul, tak apa, tapi kita dah cakap dah merosakkan ibadat yang kita buat banyak-banyak hari ini. Begitu masalah. Dia kata umpat yang menyebabkan Nabi tinggal isteri dia lebih daripada 2 bulan tersebut di dalam sebuah hadis di dalam At-Targhib wa Tarhib. Ini pula dia nak omel satu hadis yang menunjukkan bahawa Nabi SAW dia tak mau nak kompromis dengan orang-orang yang mengumpat ni. Isteri Nabi mengumpat, Nabi biasa boykot dia, Nabi pulau dia 2 bulan lebih. Kita tengok hadis dia. An Aisyah radhiyallahu anha annahu i'talla ba'irun li Safiyyah binti Huyay wa 'inda Zainab fadlu dhahri faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Zainab a'tiha ba'iran faqalat ana a'ti tilka al-yahudiyyah. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذات الحجة والمحرم وبعض الصفر. Diriwayatkan daripada seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidatina Aisyah bahawasanya kena sakit unta tunggangan isteri Nabi yang bernama Safiyah binti Huyay. Isteri Nabi yang bernama Safiyah binti Huyay. Safiyah ni pak dia Yahudi, ketua di kalangan masyarakat Yahudi. Allah suruh Nabi pergi menikah dengan Safiyah. Allah suruh. Tujuan dia apa? Supaya menikah. Bila menikah dengan Safiyah ni, Nabi boleh tackle hati sebahagian daripada orang Yahudi. Pasal pak Safiyah ni orang besar dalam masyarakat Yahudi. Anak dia Nabi ambil buat isteri, maka pak dia pun masuk Islam. Bila ketua dia masuk Islam, ramai pengikut masuk Islam.
Nabi menikah dengan Safiyah ni atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi isu Nabi menikah dengan anak Yahudi ni telah dieksploitasi oleh musuh-musuh, sehingga kan sebahagian daripada sahabat Nabi, orang yang dekat dengan Nabi pun terjarum dengan jarum Yahudi ini, dengan jarum musuh Islam ini, dengan jarum munafik ini. Sehingga kan bila sebut Safiyah isteri Nabi, dia kait sekali dengan keturunan Yahudi. Saja nak cari pasal, tak ada apa boleh nak cari pasal. Ada sikit-sikit pun kita exploit, cukup-cukup kita rosakkan dia. Pasal apa? Pasal kita tak suka dia. Maka ini yang berlaku kepada Safiyah binti Huyai. Dia anak Yahudi. Bila sebut aja nama dia, orang nanti sebut anak tilkal Yahudiyah ni, perempuan keturunan Yahudi ni kah? Dia duk sebut Yahudi ni. Untuk ingat balik macam mana kisah anak Abu Jahal yang bernama Ikrimah. Pak ni cukup kuatlah menentang Nabi SAW. Anak jadi orang kuat Nabi. Ikrimah ni jadi orang kuat Nabi. Kita buka dalam tafsir, kitab-kitab tafsir besar-besar, tafsir Ibnu Katsir ke Qurtubi ke, bacalah kitab-kitab tafsir ni akan jumpa nama dia. Qala Ikrimah, dan berkata Ikrimah. Ikrimah ni siapa dia ni? Pak musuh tu pak punya pasal, dia orang kuat Nabi. Tiba-tiba satu hari seorang sahabat Nabi duduk jalan dengan Nabi. Pada satu hari Ikrimah ni duduk berjalan dengan Nabi. Jalan-jalan-jalan, kasut dia tercendok pasir macam mana kan? Pasir tu kena satu sahabat lain duduk bawah pokok kurma duduk rehat. Pasir kena dia. Dia tengok-tengok Ikrimah yang menyebabkan pasir tu kena dia. Dia terus bangkit, dia kata, celaka kamu anak Abu Jahal. Apa yang perlu sangkut dengan pak dia? Tapi orang sakit hati ni, bila sakit hati dia merawik Nabi. Dia kata, celaka kamu anak. Nabi SAW bila dengar macam tu, Nabi kata, dia ni tak nak kena mengenal dengan bapa dia. Aku harap aku tidak dengar kali kedua kamu cakap macam tu pada dia. Nabi kata. Kita baca riwayat hidup cerita tentang Ikrimah ni, dia nak hafal Quran, dia satu hari dia tak berapa nak boleh ingat, ingatan dia tak kuat untuk nak ingat ayat Quran. Dia duduk peluk tubuh tu, peluk lutut tu, dia suruh orang mengikat dia dengan kain. Ikat dia tak usah rongkai. Selagi dia tak ingat ayat tu, jangan rongkai ikatan dia. Punya nak menguasai Quran sambil macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Safiyah binti Huyai isteri Nabi ni pun serupa. Satu hari unta dia sakit. Unta sakit, lebuh kaitan rosak. Dia macam tu lah. Zaman tu unta tu kaitan lah. Satu hari unta kepunyaan Safiyah binti Huyai isteri Nabi ni, unta dia sakit. Dan ada di sisi Siti Zainab isteri Nabi juga lebih daripada seekor unta kosong. Dia kata seorang lagi isteri Nabi nama Zainab. Zainab ni ada unta lebih daripada seekor. Maksudnya kita dua biji lah. Bila unta kawan ni sakit, unta kawan ni pula ada sampai 2-3 ekor. Apa salahnya bagi pinjam kat kawan ni? Itu ceritanya. Maka sabda Nabi SAW kepada Zainab. Nabi kata dekat Zainab, isteri dia seorang lagi. Dia kata, beri olehmu akan unta itu kepada Safiyah. Nabi kata, boleh tak boleh? Hang unta ada 2-3 ekor, bagi seekor untuk Safiyah pinjam. Safiyah pun isteri aku, kamu pun isteri aku. Safiyah dengan kamu Zainab, kamu dua ni malu. Apa salahnya unta dia sakit, kamu bagi pinjam seekor dekat dia. Kamu pun ada lebih daripada seekor unta. Nabi kata, kamu bagi dekat dia pinjam supaya ditunggangnya kerana untanya sakit. Maka jawab Zainab kepada Nabi, adakah hamba nak bagi unta hamba kepada anak Yahudi itu? Nampak? Dia kata balik macam tu. Dia kata, ya Rasulullah, kamu nak suruh aku bagi unta aku dekat dia? Dia ni anak Yahudi. Hidup sangkut dengan pak dia Yahudi ni pasal apa? Bila didengar oleh Nabi SAW akan jawab yang demikian itu, lalu murka Nabi SAW. Maka ditinggalkannya. Tidak pergi ia ke rumah Zainab itu pada bulan Zulhijjah dan pada bulan Muharram dan setengah daripada bulan Safar.
Dengan kerana pergi cakap macam tu, pergi bercakap, pergi hina satu orang, kata anak Yahudi, kerana tu Nabi tak pergi rumah dia 2 bulan lebih. Zulhijjah bulan Nabi tak pergi, maknanya raya haji tak pergi rumah dia. Zulhijjah. Muharram Nabi tak pergi, Safar dah masuk bulan Safar berapa hari dah baru Nabi pergi pula rumah dia. Dan meriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Dawud. Dan kesimpulan hadis itu apa? Kesimpulan dia, Nabi cukup tak suka hidup hina orang. Nabi tak suka. Begitu. Masalah dia kata mengumpat itu sebagai memakan daging saudara. Ini orang yang duk mengumpat, duk mencaci maki, fitnah, mengata dan sebagainya, sama macam dia pergi potong telinga tu, goreng berapa ekor makan. Sama macam orang yang pergi makan bangkai orang. Dia kata. Sebagai tersebut dalam hadis di dalam At-Targhib wa At-Tarhib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqama rajul faqalu ya Rasulullah ma a'jazahu aw qalu ma ad'afa fulanan faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam irtabtum sahibakum wa akaltum lahmah. Diriwayatkan kepada seorang sahabat Nabi SAW, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, adalah kami bersama Nabi SAW. Maka bangun seorang laki-laki, maka berkata sahabat-sahabat, ya Rasulullah, apalah lemahnya si anu ini? Atau berkata mereka itu, apalah dhaifnya si anu ini? Bila didengar oleh Nabi SAW akan kata mereka yang demikian itu, lalu dijawab Nabi SAW, telah kamu umpat kawan kamu itu dan telah kamu makan dagingnya. Duduk sama-sama dalam majlis Nabi. Duduk sama-sama, Nabi duduk mengajar. Atau bangkit satu orang, bangkit nyonya-nyonya jalan di kelam. Kawan lain ni, hak tengok kawan tu bangkit ni, tengok kata orang tak tahan tu bangkit tu. Ada tak ada jadi kau belah sekarang. Buruk sangka, bukan ada apa, buruk sangka. Bukan ni apakah gasak kasang kita apakah semua, ada satu orang bangkit. Dia ni bangkit pasal nak kekencing, dia nak pergi baca. Ni tak duduk-duduk ni. Orang tengok orang bangkit ni. Bangkit ni. Dia kata bangkit dah ni tu, maksud kata dia tu apa dia? Nak leceh gondol. Lepas tu baru cakap bangkit dah tak tahan dulu, dia cakap apa-apa ni. Berlaku pada zaman Nabi SAW. Ni hadis yang kita baca ni berlaku pada zaman Nabi. Bangkit satu orang lelaki, bangkit sahabat ni bangkit. Pak lain ni kata apa? Dalam hadis tu depa kata sama-sama depa kata ma'ajazahu, wala punya lemah dia nilai sikit. Dia kata ma ad'afa fulanan, apa punya dhaif dia nilai sikit semua. Apa kita boleh duduk tahan duduk dia bangkit. Sahabat-sahabat hak duk peleceh kawan hak bangkit ni, depa duk cakap tu Nabi dengar. Nabi SAW bila dengar macam tu, terus Nabi balik dekat kawan hak kata ni. Nabi kata irtabtum sahibakum, kamu mengumpat saudara kamu sendiri. Nabi kata. Nabi tegur lala tu juga. Nabi kata hang mengumpat saudara hang sendiri. Wa akaltum lahnahu, hang makan daging dia. Nabi kata. Bila didengar Nabi SAW akan kata mereka ini, maka dijawab Nabi SAW, telah kamu umpat kawan kamu dan telah kamu makan daging dia. Nabi kata. Dan satu hadis lagi dia kata an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi annahum zakaru 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan فقالوا لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارتبتموه فقالوا يا رسول الله إنما حدثنا بما فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. Diriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapa dia, daripada neneknya, bahwasanya mereka sebut
di sisi Nabi SAW akan kisah satu orang lelaki. Ni pula duduk sama dengan Nabi, duduk sembang sama dengan Nabi. Sahabat-sahabat yang beberapa orang ni telah cerita perihal satu orang di depan Nabi. Maka berkata mereka itu di dalam duduk cerita tu tiada makan dia sehingga diberi akan dia makan. Dia pun nak kata apalah kawan kita seorang ni teruk betul, duduk tunggu orang bagi makan baru nak makan, tak mau usaha langsung. Dia pelikir satu kawan lah. Apa dia kata, oh, Tuhan bagi riang, Tuhan bagi kederak, Tuhan bagi tenaga, bagi tubuh badan sihat, duk tunggu orang main bagi makan aja baru nak makan, tak mau pergi buat kerja. Yang ni bahawasanya dia satu orang yang teramat lemah sampai kepada derajat, sampai kepada peringkat berhajatkan kepada penolong memberi makan akan dia. Punya koman tak mau nak buat kerja, duk harap orang main bagi makan aja. Dia pun cerita ke Nabi tentang perihal satu orang yang macam tu. Dan kuli yang mengadakan makannya dan berhajat kepada orang yang memberi minum dan tidak berangkat ke musafir sehingga disafarkan baginya. Nak pergi mana pun tu tunggu orang bawa pergi. Dia sendiri tak kerja, duit tak ada, nak pergi Kuala Lumpur pun tu tunggu kereta kosong nak tumpang. Sedap kata ke orang. Siap kata ke orang ni, siap. Dia kata macam tu, dia kata apa lah, dia kata tubuh badan sihat, kerja tak mau apa, tak mau duduk tunggu orang main bagi makan, duduk tunggu orang bagi duit, nak pergi mana pun apa kereta tak ada, nak naik bas tak ada duit, apa semua duduk tunggu kereta orang kosong, dia nak celah masuk seorang, dia nak sulam. Duduk kata macam tu di depan Nabi SAW. Yang ni sehingga apabila ditanggung, yang ni dibawa akan dia oleh orang lain, nak pergi ke mana pun tunggu orang bawa, sendiri pakai taksi lah. Bila didengar oleh Nabi SAW, lalu bersabda Nabi, telah kamu umpat akan dia. Nabi kata, apalah hampa ni duduk mengata kat dia. Nabi kata, apa hal hampa ni duduk mengata kat dia? Nabi kata macam tu. Maka jawab mereka itu, ya Rasulullah, sesungguhnya yang kami cakapkan, yang kami ceritakan tu sebenarnya demikian itu. Lah, dia kata kami bukan mengumpat, habaq ni tak betul dia. Ya, lagu macam hadut jadi kat kita lah ni. Kita kata bukan mengata, sungguh. Sahabat ni pun duk cerita tentang satu kawan, dia duk cerita ni, cara cerita. Nabi kata apa ni duduk mengata kat dia. Dia pun kata ni bukan mengata, sungguh. Macam tu. Maka jawab Nabi SAW, padalah nama kamu mengumpat apabila kamu sebut kepada saudara kamu barang yang ada pada dia. Kalau sebut hak betul, mengumpat kan? Nabi kata. Kalau sebut hak tak betul, bukan mengumpat tu, fitnah. Kalau sebut hak betul, mengumpat tu, itulah mengumpat. Nabi kata kat sahabat dia, yang ni padalah nama sekalian kamu mengumpat dengan sebab membilang-bilangkan sifat yang ada pada orang yang kena umpat itu. Mengumpat dah lah tu, bila kamu duk kata apa yang ada kat dia, mengumpat dah lah tu. Nabi kata, apa pula yang duk kata bukan mengumpat, hak ni betul apa mengumpat lah tu. Nabi kata, demam dalam masyarakat kita pun sokong lah, dia tak faham lah ni, dia duk ingat dia kata hak betul bukan mengumpat. Dia kata aku nak cerita, bukan aku nak mengumpat. Begitu. Meriwayatkan hadis ini oleh Al-Asbahani dengan isnad yang sahih. Dia kata, ini dia ambil kutip hadis daripada kitab yang berbagai-bagai. Masalah, dia kata mengumpat itu sangat dikeji oleh syarak sebagaimana tersebut dalam hadis. Kata dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nas bi shawmi yawmin wa qala la yufṭiranna ahadun minkum hatta āذina lahu. فصام الناس حتى إذا أمسوا فجعل الرجل يجيء فيقول يا رسول الله إني ظلمت صائما فأذنني فأفطر. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia telah disuruh oleh Nabi SAW orang-orang dengan puasa satu hari. Nabi kadang-kadang dia anjur sahabat-sahabat dia, katalah kuliah hari ini kuliah
hari Rabu. Nabi kadang-kadang pesan dekat sahabat-sahabat dia, Nabi kata esok hari Khamis sunat puasa. Nabi kata aku seru diri aku dan aku seru hampa-hampa semua, mari kita puasa esok. Nabi kadang-kadang dia macam tu. Itu sebab Nabi ni dia bukan muallim sahaja, tetapi Nabi ni dia murabbi. Dia bukan ajak orang aja kata Isnin Khamis sunat puasa, tetapi Nabi murabbi, dia tarbiyah orang. Nabi ajak sahabat-sahabat puasa, Nabi pun puasa, esok mereka iftar jamaah, mereka buka puasa sama-sama. Nabi ni dia lebih daripada guru yang mengajar, bahkan dia lebih kepada mendidik sahabat-sahabat. Nabi cara dia macam tu. Maka satu hari Nabi kata, mari kita pakai puasa. Dan sabdanya, jangan berbuka seorang daripada kamu sehingga aku izinkan kamu berbuka. Nabi kata siapa pun tak boleh buka puasa, melainkan aku kata okey buka puasa, baru boleh buka puasa. Maka puasalah orang-orang sehingga tak kala sampai petang, maka jadilah orang datang kepada Nabi. Puasa sampai petang agak-agak masuk waktu, dia pun main jumpa Nabi. Maka katanya, ya Rasulullah, sesungguhnya sepanjang hari hamba berpuasa, beri izin akan hamba nak buka puasa. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata dah sehari dah ni nampak macam masuk dah waktu buka puasa, boleh nak buka puasa? فَيَأْذَنَ لَهُ وَالرَّجُلُ حَتَّى جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَتَاتَانِ مِنْ أَهْلِكَ ظَلَّلْتَ صَائِمَتَيْنِ وَإِنَّهُمَا يَسْتَحْيَانِ أَنْ يَأْتِيَاكَ فَأَذِنْ لَهُمَا فَلْيُفْطِرَا. Maka diberi izin oleh Nabi SAW kepada dia untuk buka puasa akan seorang, kemudian daripada seorang, sehingga datang seorang laki-laki lalu berkata dia kepada Nabi, ya Rasulullah, dua budak perempuan muda daripada keluarga aku sepanjang-panjang hari dua-dua mereka puasa, dan bahawasanya kedua-duanya itu malu nak jumpa kepada kamu, maka bagi izinlah olehmu bagi keduanya supaya buka puasa keduanya. Kemarin Nabi kata esok mari kita pakai puasa, tapi siapa nak buka puasa mari jumpa aku dulu, aku kata buka baru boleh buka. Esoknya masing-masing pakai puasa. Bila sampai time nak buka puasa, seorang mari jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak boleh lagi buka? Nabi kata okey. Mai seorang lagi, Nabi kata okey, time dah buka puasa, time buka puasa. Last sekali mai satu orang lelaki, dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ada dua orang budak perempuan keluarga saya di rumah, mereka pun puasa juga, tapi mereka segan nak mai jumpa Nabi, nak minta izin buka puasa. Saya wakil mereka, lah ni boleh tak boleh nak pergi abang kat mereka, kata boleh buka puasa. Boleh tak boleh saya nak pergi abang dekat budak perempuan ada dua orang hak puasa ni, kata dia pada boleh buka puasa. Boleh tak dia berita? فأعرض عنه ثم عاوده فأعرض عنه ثم عاوده فأعرض عنه ثم عاوده فأعرض عنه فقال إنهما لم يصوما وكيف صام من ظل هذا اليوم يأكل لحوم الناس. Maka berpaling Nabi apabila mendengar kata lelaki itu. Bila dia ni main jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, adik aku perempuan dua orang di rumah pun puasa, boleh tak boleh mereka nak buka puasa? Mereka sendiri nak main, mereka sedang, mereka suruh aku tolong tanya, boleh tak boleh lagi mereka buka puasa? Bila tanya macam tu, fa'a'radha anhu, Nabi beralih muka pergi ke. Hak tadi berapa orang dah main duk tanya, ya Rasulullah, boleh tak boleh buka puasa? Nabi kata okey boleh. Bila main hak perempuan dua orang ni, main satu orang wakil nak tanya boleh tak boleh buka puasa, fa'a'radha anhu, Nabi beralih ke lagi. Kemudian diulang lagi oleh laki-laki itu minta izin untuk perempuan tadi nak buka puasa, maka berpaling lagi Nabi daripada dia. Dua kali Nabi beralih. Kemudian diulang lagi oleh laki-laki itu minta izin untuk perempuan dua orang tadi nak buka puasa, lalu berpaling juga Nabi. 3 kali dah tanya, Nabi beralih 3 kali. Kemudian diulang lagi minta oleh laki-laki itu kepada Nabi, maka berpaling juga Nabi SAW. 4 kali duk tanya, Nabi duk beralih, tak mau nak layan. Lalu bersabda Nabi SAW bahawasanya kedua-dua budak perempuan itu tidak puasa keduanya. Nabi pergi jawab macam tu. Nabi kata nak buka puasa apa? Tak puasa. Nabi kata
Dan bagaimana puasa ia sepanjang hari ini? Hal keadaannya memakan dia akan daging manusia. Nabi kata, hak dua orang perempuan yang kamu main minta izin untuk mereka nak buka puasa. Nak buka puasa apa? Sepanjang hari duk makan daging orang. Nabi kata, yakni diumpatnya orang itu dan diumpatnya orang ini, maka tidak diterima Allah akan puasa keduanya itu. Nabi kata begitu. Nabi kata main nak minta izin buka puasa apa? Bukan puasa, hari-hari, sepanjang hari duk makan daging manusia. Nama minta izin buka puasa apa? Dah memang duk makan dah daripada tadi. Makan pula makan daging orang. Nabi kata, Allah tak terima puasa daripada hari. Nabi kata, tentu Nabi macam orang duk cerita lah dulu-dulu dalam masyarakat kita dulu-dulu ada wali. Itu wali dijumpa baru nak cerita dia tahu dan orang kata karam kemuliaan Tuhan bagi kat dia dengan izin Allah. Allah bagi ilham dekat dia, dia boleh tahu benda tu, bukan tu raya bagi tahu. Allah ilhamkan benda tu dekat dia. Dan dia bukan tok bomoh. Dia bukan tok bomoh, dia orang alim, orang warak, orang baik-baik. Kita tok kenali di Kelantan dulu, Tok Guru Haji Abdullah Kahim di Kepala Batas, kan? Tok Guru Tuan Husin, hubung dia ada di sini, dia sekarang langgang ni. Orang yang macam-macam ni dulu-dulu, alim mereka memang semua orang akui, warak mereka disegani oleh orang semua. Orang macam ni kadang-kadang Tuhan bagi benda-benda macam ni, dia panggil karam kemuliaan. Nabi SAW lebih lagi, bila main-main doa, Nabi terus kata, Nabi kata nak minta izin buka puasa apa? Tak puasa, bukan setakat tak puasa, makan daging manusia pula sepanjang hari. Nabi kata izhab famarrahuma in kana qa'imataini falyastaqi'a. فرجع إليهما فأخبرهما فاستقاءتا فقاءت كل واحدة علقة من دم فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو بقيتا في بطونهما لأكلتهما النار. Maka pilih engkau kepada keduanya. Nabi kata dekat lelaki-lelaki, Nabi kata hampir balik pergi jumpa adik-beradik hak perempuan dua orang hak kata puasa nak main minta izin nak buka puasa ni. Pergi balik jumpa budak perempuan dua orang ni, suruh akan keduanya, jika ada keduanya puasa, suruh muntahkan apa yang ada dalam diri dia. Nabi kata tolong pergi balik bagi tahu dekat hak perempuan dua orang ni, kalau betul dia puasa, suruh dia bagi muntah dulu. Suruh dia muntah bang apa yang ada dalam diri dia. Maka kembalilah laki-laki itu kepada kedua perempuan muda tadi, dan dikhabarkannya suruh Nabi kepada keduanya muntahkan diri itu. Dia pun dengar macam tu, lari balik pergi bagi tahu. Untuk hampa dua orang, Nabi tak kata boleh buka puasa. Nabi kata hampa tak puasa. Dan Nabi suruh hampa setiap sampai muntah tulang apa-apa daripada diri hampa. Maka kedua budak perempuan itu pun menjunjung suruh Nabi, lalu muntahlah keduanya. Budak-budak perempuan itu dah kata Nabi suruh, buatlah lagu-lagu mana pun bagi muntah keluar apa-apa. Maka keluarlah tiap-tiap seorang daripada kedua budak perempuan ini sebuku daripada darah. Keluar daripada mulut di darah betul, sebuku darah keluar. Maka kembali laki-laki itu kepada Nabi SAW dan dikhabarkan akan kedua budak perempuan itu muntah darah berbuku-buku. Maka sabda Nabi SAW, demi Allah, Tuhan yang diriku di dalam kudratnya, jikalau kekal tinggal buku darah itu dalam perut kedua budak perempuan ini, nescaya memakan akan keduanya oleh api neraka. Nabi kata kalau mereka tak muntah ataupun mereka tak usaha sampai keluar darah betul itu, mereka akan dibakar oleh api neraka. Semata-mata kerana puasa, tapi dalam-dalam duk puasa tu duk menghina, mengumpat, mengatakan. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Dawud dan Al-Baihaqi dan lainnya. Boleh macam rupanya. Kita kata ke orang hari ni rupanya
ni tuan-tuan, kita balik muhasabah dan naik sejuk kaki. Siapa di kalangan kita ni yang daripada pagi tadi dan dalam ni dia tak kenal ada apa-apa? Kalau ada, alhamdulillah, syukur pada Allah, Tuhan pelihara dia. Tuan-tuan ingat, isteri Sayyidina Osman bin Affan yang juga merupakan anak Nabi SAW meninggal dunia. Bila nak letak mayat dia masuk dalam liang, Nabi tu ada di kubur tu. Bila nak letak mayat anak Nabi masuk dalam liang ni, Nabi tahan orang ada-ada. Nabi tahan, Nabi tanya. Nabi kata, siapa di kalangan kamu semua yang seingat-ingat dia daripada semalam sampai lah ni dia tak nak buat dosa? Nabi tanya. Semua sahabat ni. Sehingga satu orang kata, Ana ya Rasulullah. Seorang sahabat kata, seingat-ingat aku tak ada buat dosa lah daripada semalam sampai lah ni. Nabi kata, okey, kamu masuk dalam dia. Dia tu masuk dalam dia, sambut jenazah anak Nabi SAW untuk dikebumikan. Kita tengok betapa pentingnya orang yang tak buat dosa ni. Sampai nak letak mayat dalam kubur, Nabi pilih. Nabi bukan sembarang orang boleh terjun masuk dalam tu. Nabi pilih. Nabi mau orang baik-baik masuk sambut mayat letak tu. Nabi pilih. Tuan-tuan, takutlah kita bila tengok benda-benda macam ni, takutlah. Allah yang mengetahui, takut. Kita ambil cermin bawah depan kita, tengok beranak kita ni. Beranak kita ni dengan dosa ni, beranak kita ni. Macam mana doa kita Tuhan nak makbul? Tiap-tiap seorang daripada kita, termasuk saya, tiap-tiap seorang daripada kita, siapa di kalangan kita ni yang tak ada hajat dengan Allah? Semua orang ada hajat. Semua orang ada hajat dengan Allah. Masing-masing dengan kepentingan masing-masing. Ada yang isteri sakit, hajat dia isteri nak sembuh. Ada yang anak sakit, hajat dia anak nak sembuh. Ada yang kerja tak ada lah ni, baru kena buang kerja, hajat dia nak minta dapat satu kerja kok boleh jadi punca rezeki. Nak bela bukan diri dia, bukan isteri dia, anak 5 orang ada. Masing-masing manusia ada hajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita minta dekat Allah ni, bukan kata tiap-tiap kali lepas sembahyang fardu, kerana minta lepas sembahyang fardu ni disuruh. Bukan kata tiap-tiap kali lepas sembahyang fardu. Cari hadis-hadis ni, masa bila yang kata masa mustajab doa, kita minta. Kalau ada hadis yang membawa satu petunjuk, kata masa antara dua khutbah tu, masa tu mustajab doa, Allahu Akbar, berebut ni, masa tu pendek. Nabi kata masa tu illa kali mensitik aja, masa tu sah aja. Sah tu masing-masing punya berebut ni. Duk tunggu khatib duduk je. Sampai khatib tunduk ambil kertas jatuh pun dia perbetul doa ni. Punya duk tunggu nak ambil doa mustajab. Tapi tak mustajab doa dia. Berapa ramai daripada kita ni duk buat sembahyang istikharah, tak dapat petunjuk Tuhan. Nak buat keputusan ni, masa dah suntuk dah, keputusan kena buat. Jadi nak buat keputusan ni takut nak buat keputusan ni, kot saat ni tak betul kan macam mana ke. Tapi dengar orang mengajar baca kitab kata buat sembahyang istikharah, dia pun buat, bukan buat 5 hari, bukan buat sebulan, duk buat dekat 2 bulan dah, duk buat ni. Tinggal masa yang tinggal kat dia ni 2-3 hari lagi keputusan nak kena buat. Dia duk rasa istikharah yang dia buat tak membawa petunjuk pada dia. Allahu Akbar. Ni ada tentang SMS mai kat kita ni pun, Allah ustaz, saya nak tanya ustaz tentang solat istikharah. Kita baca SMS ni tak ada nak jawab kita pun kadang-kadang. Nak jawab, nak tag tu pun lambat. Dia cerita nak angkat telefon call sekali lagi dia jadi tarik masa panjang, kita banyak kerja nak buat. Duk ia tak lagi dia hantar mai pula, ustaz tolonglah saya, masa dah suntuk, saya confuse 5 kali confuse, dia tulis dalam SMS. Allahu Akbar. Kita tengok 5 kali komputer nak telefon dia juga. Saya confuse. Kita duk tekan lagi, duk main confuse saja, tak ada perkataan lain.
nak kena aku betul kita nak kata kan. Tapi maknanya ada orang macam tu. Ada orang macam tu. Dia macam mana dia kata pergi dengar orang mengajar kita kata istikharah ni untuk nak membuat keputusan sembahyang istikharah. Aku duk buat tak ada rasa apa pun dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lepas tu mai satu orang pula bagi petua kat dia, Allah ni istikharah buat juga dia kata. Tapi tulis atas kertas dia kata. Tulis atas kertas ya dengan tidak. Ya dengan tidak. Buat ya ada 10, tidak ada 10. Buah lambat tu goncang. Cabut jatuh. Cabut ya. Ya kira yang ni lah hasil istikharah dia kata. Dia bagi tahu kat saya pula macam tu. Dia kata betul dah tak betul tak buat cara lagu tu. Kalau begitu baik dia sampai istikharah goncang putih pada awal benar. Entah jauh tengok punya berapa banyak manusia dalam dunia ni yang hajat dia tak boleh nak tunai. Doa tak jalan. Pasal apa? Sekitar ada masalah. Diri kita sendiri ada masalah. Kemudian dia kata mengumpat itu balasnya makan bangkai di negeri akhirat. Kita baca laju-laju. Dia kata demikian tersebut dalam hadis. Kata dia Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala lailatan usriya bi Nabiillah sallallahu alaihi wasallam wa nadhara fil nar fa idza qaumun ya'kuluna al-jayf. Yani kita baca selalu dalam Isra Mi'raj membaca hadis ni. Qala man haula'i ya Jibril? Qala haula alladhi ya'kuluna luhum an-nas wa ra'a rajulan ahmar azraqa jiddan. Faqala man hadha ya Jibril? Qala hadha aqirun naqa. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata dia pada malam dijalankan Nabi SAW ke Baitul Maqdis, melihat Nabi SAW dalam neraka. Tiba-tiba ada satu kaum yang makan mereka itu akan bangkai. Ini cerita Isra Mi'raj. Nabi lalu diperlihatkan kepada Nabi keadaan dalam neraka. Ada sekumpulan manusia duduk makan bangkai. Begitu. Maka sabda Nabi, siapakah orang-orang ini wahai Jibril? Jawab, inilah orang-orang yang makan daging orang-orang, yakni orang yang mengumpat. Jibril kata ni gambaran orang mengumpat. Dia mengumpat saudara dia macam dia pergi makan daging saudara dia, sedangkan saudara dia belum mati. Dia tidur kepak makan tangan kaki, dia makan bangkai saudara dia. Kemudian melihat Nabi akan laki-laki yang merah, lagi sangat-sangat biru warna dia. Maka sabda Nabi, siapa dia orang ini wahai Jibril? Jawab Jibril, inilah dia orang yang potong kaki unta Nabi Allah Saleh. Ini pula satu gambaran orang muka dia jadi merah, jadi biru macam tu. Nabi kata siapa dia ni? Jibril kata ini adalah orang yang terlibat di dalam memotong, membunuh unta Nabi Saleh. Tentu baca dalam tafsir Quran cerita tentang ni orang yang bunuh unta Nabi Saleh. Nabi Saleh bersandar ni unta mukjizat dengan siapa bila buat apa kat dia. Satu hari untuk dia minum. Kita tak boleh minum, kita minum susu dia saja. Esok unta tak minum, kita pula pergi minum air telaga tu. Lusa unta pula minum air telaga tu, kita tak boleh minum air telaga, kita hanya boleh minum susu unta saja. Ini unta mukjizat, bukan unta biasa. Jangan siapa niat tak elok nak buat apa dekat unta ni. Dia kata okey. Tapi hak jahat ni hidup bincang pula di ujung kampung tu. Lepas tu jom kita test tengok betul kalau unta apa mukjizat apa semua ni. Jom kita pergi sembelih bang unta ni, kita buat kenduri makan apa. Yang jahat ni pergi ambil sembelih tunggu tengok apa nak jadi. Pasal dah Nabi Saleh kata jangan dekat, jangan sentuh, Tuhan nanti turun bala. Dia pergi sembelih, dia tunggu tengok buat apa, hujan batu nak turun ke apa kan. Dia cangak pergi kanan apa pun tak jadi. Apa kata saya membang, dia kata hantar seorang pula hang tolong saksi jumpa Nabi Saleh, habang dia unta dia kita dah terbang. Ini riwayat di dalam tafsir tentang baca kisah umat Nabi Saleh buat ke unta Nabi Saleh. Ibnu Katsir cerita tentang benda ni. Ya bang, terus kata dekat Nabi Saleh, wahai Saleh, nak beritahu satu lah. Unta hang Karbala. Dekat lah tak ada dia apa. Dia kata, lah ni lagu ni lah. Kalau betul lagu yang kamu kata, dengan mengorbankan unta ni boleh jadi apa-apa, suruh Tuhan hang bagi jadi apa-apa lah ni.
Habis. Cukup hebatlah, boleh kata begitu. Nabi Saleh pun terus angkat tangan minta doa dekat Tuhan. Nabi Saleh kata tunggu 3 hari, kamu akan tahu apa jadi dekat kamu. 3 hari Nabi Saleh kata. Balik-balik tu muka orang yang terlibat dalam dibunuh unta Nabi Saleh ni, hari pertama muka dia jadi kala apa, tukang 3 kala, 3 hari tukang 3 kala. Lepas hari yang ketiga musnah dia ni dengan bala Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW dalam Isra' dan Mi'raj diperlihatkan tentang golongan ini. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad. Masalah dia kata mengumpat itu lebih besar siksa daripada berzina, sebagaimana tersebut dalam hadis dia dalam kitab Targhib wa Tarhib. Kata dia an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghibah ashaddu min az-zina. Qila wa kaifa? Qala ar-rajul yazni thumma yatub fayatubu Allah alaihi wa inna sahib al-ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Jabir bin Abdullah, dan seorang lagi bernama Abu Sa'id al-Khudri. Kata kedua-dua mereka ni telah bersabda Nabi SAW, bermula orang yang mengumpat tu lebih lagi dahsyat seksa ke atas dia daripada orang yang berzina. Orang mengumpat ni kena azab lagi teruk daripada orang yang biasa berzina. Kata orang, mengapa ya Rasulullah? Bila Nabi kata begitu, sahabat kata, takkan kot, takkan mengumpat pula lagi teruk daripada berzina. Zina ni dosa besar. Dia kata, takkan pula nak jadi mengumpat pula jadi lagi teruk daripada berzina. Macam mana boleh jadi macam tu ya Rasulullah? Sabda Nabi, bermula orang lelaki-lelaki itu berzina dia, kemudian taubat dia, maka diterima Allah taubatnya. Orang yang berzina, dia kata dia berzina, dia berzina satu masa dulu, dia pernah melakukan sekali zina. Lepas itu dia menyesal ni Allah yang mengetahui. Dia menyesal ni kerana dia pernah berzina dalam hidup dia. Dia menyesal ni Allah yang mengetahui. Dia menangis ni sampai hari nak habis umur, dia menangis lagi. Dia teringat sekali dia berzina. Orang yang macam ni dia bertaubat kepada Allah, taubat dengan taubat nasuha, Allah terima taubat dia. Nabi kata bersalahan orang yang mengumpat, maka bahawasanya orang yang mengumpat itu tidak diampun baginya, sehingga diampun baginya oleh orang yang kena umpat. Berbeza dengan orang yang duk buat cerita, duk apa semua ni. Orang macam ni, lagi dia tak pergi jumpa tuan tubuh, dia duk kata macam-macam tu, lagi tu dosa dia duk ada kat dia. Dan biasanya orang yang mengumpat ni jarang dia nak pergi minta maaf dekat orang yang dia mengumpat. Dia takut. Dia pilih bila minta maaf dengan saya duk kata sama ni, kau ni dengar-dengar telinga dia satu macam dia siapa. Jadi selama ni dia kata dia tak mau buat ni, jadi dia kata taklah dia akan minta ampun kat Tuhan sudah. Nabi kata apa? Nabi kata bersalahan orang yang mengumpat, maka bahwasanya orang yang mengumpat itu tiada diampun baginya, sehingga diampun baginya oleh orang yang kena umpat. Dan meriwayatkan hadis ini oleh At-Tabrani di dalam kitab Al-Awsat dan Al-Baihaqi. Lepas ini kita masuk bab man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu bab yang menyatakan orang yang sejahtera orang Islam daripada lidahnya dan juga tangan. Lepas ini kita akan masuk satu tajuk yang dikatakan orang Islam itu ialah orang yang dia jaga lidah dia, dia jaga tangan dia daripada buat mudarat kepada orang Islam yang lain. Dan lepas ni kita akan tengok satu tajuk yang cukup menarik, tuan-tuan. Dia kata bab ma jaa fi man ayyara akahu bidzanbi. Yang ni lagi dia kena bidah. Iaitu bab yang menyatakan mereka yang mencaci dan mencela saudara dia dengan kerana dosa yang kawan tu buat. Kita hina satu orang kerana dia pernah buat dosa. Bahawa dia ni aku tahu lah, dia ni kaki botol, kaki arak, kaki pihaknya, kaki pi padang besar, kaki pi danau, kaki memang berdanau. Dia lu hina kawan tu. Walhal
kawan tu betul lah dulu macam tu, tapi tak dah. Jadi dia ni, dia duk kata lagi, kerana dulu kawan tu macam tu, sampai hari ni dia duk kata lagi kat kawan tu, sedangkan kawan tu hari ni tak dah. Apa akibat akan kena dekat orang yang duk terus mencaci orang yang pernah buat dosa tetapi Allah dah tak buat. Ada hadis dia. Dan lepas ni pula kita tengok bab maja'a fil bala' ala izhari syamata li akhi. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan kena bala dengan sebab menzahirkan suka apabila bala kena kepada saudara kita. Kawan kita kena apa-apa, kita tak pada muka, memang patut kena lamaran. Apa pula nanti kena lagi dah. Tuan-tuan, agama yang kata agama Islam ni luah ni Allah yang maha mengetahui, sebab Allah yang buat turun Islam ni kat kita. Kita kadang-kadang kita duk emphasis, kita duk bagi penekanan satu benda dia. Dalam Islam dia macam-macam benda ada. Dengan baca kitab ni baru kita nampak rupanya Islam sampai benda-benda yang kita kata benda ni benda yang terpencil, rupanya membawa kesan besar kepada diri kita sebagai orang Islam. Dan sebelum terlupa, pengumuman bulan depan kuliah kita ditangguhkan. Kuliah kita tak ada. Jadi kuliah bulan Mac tak ada. InsyaAllah panjang umur kita jumpa bulan April. Jadi bulan depan kuliah kita ditangguhkan kerana saya ada urusan yang dibenarkan. Wallahualam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu silap dia. Kita tangguhkan dengan qasdah kafarah dan surah Al-Nas. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.